Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini, program kami akan membentangkan satu simulasi temu ramah yang bertajuk Peluang Belajar di LPG Menjadi Rebutan Lepasan SPM. Nama saya Nurbaty Iwana Puteri Selari. Nama saya Mariam binti Muhammad Yunus. Sebelum saya memulakan temu ramah kita pada petang ini, saya ingin memberikan sedikit pengenalan tentang LPG. Dahulunya, LPG dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru. Dahulunya, LPG dikenali sebagai Maktab Perguruan. Namun, selepas dinaik taraf, Maktab Perguruan ini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru. LPG juga menawarkan program ijazah sarjana muda kepada pelajarnya untuk melayakkan diri seseorang untuk menjadi guru yang bertauliah. Selain itu, institut ini juga melatih bakal-bakal guru yang akan ditempatkan di sekolah rendah. Seterusnya, soalan pertama, apakah faktor LPG menjadi rebutan kepada pelajar lepasan SPM ini? Baik, terima kasih Iwana kerana memberikan soalan. Okey. Rasanya kalau kita bercakap pasal LPG, biasanya memang benda pertama yang orang akan fikir allowance lah kan, sebab LPG dia menyediakan allowance. Jadi betul lah tu, sebab salah satu keistimewaan LPG adalah pada pelajar LPG akan diberikan allowance bulanan berjumlah RM430. Jadi allowance itu sendiri membawa maksud bayaran yang diberikan kepada seseorang oleh sesebuah organisasi secara tetap untuk melaksanakan sesuatu tugas. Maka para pelajar tidak perlu membayar balik allowance tersebut kerana ianya bukanlah pinjaman, tetapi anda perlu berkhidmat kepada kerajaan dengan melaksanakan tanggungjawab sebagai guru. Selain allowance bulanan, allowance apa lagi yang ada? Okey, selain allowance bulanan, pada pelajar juga akan dapat allowance perjalanan atau pengangkutan yang berjumlah RM500 setahun. Allowance perjalanan atau pengangkutan ini hanya boleh dituntut dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya, allowance ini dituntut oleh siswa guru yang berasal dari Sabah atau Sarawak yang menuntut di IPG Semenanjung ataupun sebaliknya. Soalan seterusnya, apakah kelebihan belajar di LPG? Okey. Kelebihan belajar di LPG antaranya termasuklah LPG memfokuskan kepada pendidikan guru, iaitu LPG menawarkan program pendidikan khusus yang mempersiapkan pelajar untuk menjadi guru. Di sini, apakah yang boleh dimaksudkan dengan mempersiapkan pelajar untuk menjadi guru? Okey. Mempersiapkan pelajar itu boleh dikatakan sebagai persediaan profesional yang diberikan oleh Institut Pendidikan Guru, iaitu IPG, dan ianya merupakan aspek penting dalam pembentukan guru yang berkualiti. Terdapat beberapa komponen utama dari persediaan profesional yang diberikan oleh IPG kepada para pelajar, termasuklah kaedah pengajaran yang komprehensif, di mana IPG memberikan pemahaman mendalam tentang pelbagai kaedah pengajaran yang efektif. Ini termasuk pengenalan kepada kaedah pengajaran berdasarkan kurikulum semasa dan pendekatan yang sesuai untuk mengajar subjek tertentu. Pelajar didedahkan kepada teknik pengajaran yang bertujuan untuk mendorong pemahaman yang mendalam dan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Di samping itu, persediaan profesional, komponen utama yang terdapat dalam persediaan profesional ialah pengurusan bilik darjah. Pelajar di IPG mempelajari kemahiran pengurusan bilik darjah yang meliputi aspek pengurusan kelas, disiplin pelajar serta interaksi yang berkesan antara guru dan pelajar. Mereka didedahkan kepada strategi untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menyokong perkembangan holistik pelajar. Seterusnya, IPG memberi penekanan kepada pemahaman strategi pendidikan yang efektif
termasuk penilaian pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan dan penyediaan bahan pengajaran yang sesuai dengan keperluan pelajar. Jadi pelajar juga diajar bagaimana hendak menyusun dan melaksanakan pengajaran yang menarik dan relevan bagi perkembangan pelajar secara menyeluruh. Soalan yang seterusnya, apakah syarat pelajar lepasan SPM untuk melayakkan diri ke IPT? Antara syarat pelajar lepasan SPM untuk melayakkan diri memasuki IPT adalah warga negara Malaysia, seorang yang warga negara Malaysia dan umur tidak melebihi 20 tahun, sihat tubuh badan dan aktif dalam kegiatan kokurikulum, mendapat grade cemerlang dalam mana-mana 5 mata pelajaran di peringkat sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM, mendapat sekurang-kurangnya grade kepujian iaitu grade B dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah, lulus Bahasa Inggeris dan memenuhi syarat bidang pengkhususan. Okey, sekiranya pelajar tersebut berjaya ditawarkan ke program ini, pelajar tersebut hendaklah mengikuti pengajian selama 5 tahun iaitu 1 tahun untuk program persediaan ijazah sarjana muda PPISMP dan 4 tahun untuk PISMP. Sebaik sahaja tamat pengajian, pada pelajar akan ditempatkan mengajar di sekolah rendah. Semua graduan PISMP dijamin pekerjaan, tidak seperti majoriti kursus ijazah pendidikan di universiti awam yang berstatus open market. Open market bermaksud tiada jaminan pekerjaan selepas tamat pengajian. Jadi sekiranya para pelajar memang berminat untuk menjadi guru, silalah penuhi impian dengan memohon ke IPG. Tetapi jika ingin menjadi guru di sekolah menengah, para pelajar tiada pilihan melainkan memohon ijazah pendidikan di mana-mana universiti awam selepas tamat pengajian pra-universiti iaitu matrikulasi, diploma, STPM dan asasi. Okay, sekarang saya akan bertanyakan soalan kepada Iwana tentang topik hari ini. Okay, pada pandangan Iwana, apakah tujuan utama IPG ditubuhkan sehingga ramai pelajar lepasan SPM kini ingin memohon IPG? Pada pendapat saya, seperti kita tahu, tujuan penubuhan ini tersebut itu semestinya untuk menaikkan bakat-bakat guru yang akan ditempatkan di sekolah rendah. Selain itu, tujuan IPG juga untuk antara tujuannya untuk meningkatkan standard pendidikan. IPG ini memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan standard pendidikan di negara kita, kerana untuk membangunkan pendidikan seiring dengan negara-negara maju yang lain seperti Singapura, China dan sebagainya. Melalui cara dengan menyediakan program yang komprehensif, standard pendidikan di negara kita akan meningkat dan berhadapan seiring dengan negara maju yang lain. Seterusnya, tujuan penubuhan Institut Pendidikan juga untuk menggalakkan inovasi dalam pendidikan. IPG mendorong inovasi dalam pendidikan dengan mengembangkan kaedah pengajaran melalui pendekatan penggunaan teknologi, pendekatan pelajaran yang berkesan. Ini bertujuan untuk memastikan anak-anak bangsa kita bukan sahaja dapat cemerlang dari segi akademik, tetapi juga cemerlang dari segi penggunaan teknologi untuk meningkatkan lagi ekonomi di negara kita. Okey, soalan seterusnya ialah
pada pandangan Iwana, apakah fenomena atau keadaan pelajar lepasan SPM yang memohon IPG? Pada pendapat saya, fenomena atau keadaan pelajar lepasan SPM yang memohon IPG pada masa ini ialah seperti kita dapat tahu, ratusan ribu pelajar yang memohon ke IPG untuk melayakkan diri mereka ke IPG. Tetapi hanya beberapa pelajar sahaja yang dapat melayakkan diri mereka ke IPG. Antara keadaan yang berlaku ialah pencapaian, antara keadaan yang menyebabkan mereka ingin masuk ke IPG adalah antaranya disebabkan oleh pencapaian dan kejayaan alumni. Hal ini kerana seperti kita tahu, pelajar-pelajar SPM biasanya mempunyai akaun TikTok, akaun Instagram, dan mereka kemungkinan melihat daripada situ tentang kejayaan-kejayaan alumni IPG, dan dari situ mereka ingin menjadi seorang guru yang cemerlang seperti alumni IPG. Jadi daripada situ mereka akan berazam untuk mendapatkan visa SPM yang cemerlang. Seterusnya, antara keadaan ini ialah kesedaran dalam keperluan guru yang berkualiti. Seperti kita tahu, isu-isu semasa sekarang seperti isu tentang kekecauan, kekurangan guru subjek tertentu seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya, menyebabkan mereka ingin melibatkan diri mereka dalam bidang pendidikan kerana salah satu sebabnya kerana mereka mempunyai minat yang mendalam terhadap pendidikan. Okey, soalan yang terakhir ialah, apakah kesan positif akibat ramai persaingan untuk memasuki IPG? Kesan positif yang akan dapat daripada persaingan untuk masuk ke IPG ialah antaranya ialah inovasi dalam proses penerimaan. Kita dapat lihat bahawa ramai pelajar yang ingin masuk ke IPG, tetapi mungkin dari segi ini, disebabkan itu pihak IPG lebih berpengetahuan untuk memilih pelajar-pelajar yang layak, yang berkebolehan untuk menjadi seorang guru, supaya mereka dapat menjadi seorang guru yang berkualiti. Proses penerimaan juga akan menjadi lebih adil kerana berdasarkan syarat-syarat seperti yang Encik Mariam katakan tadi, antaranya seperti mempunyai kesihatan mental dan fizikal. Seterusnya, antara kesan positifnya ialah peningkatan kualiti guru disebabkan oleh pemilihan yang sangat ketat, menyebabkan bila mereka belajar di IPG, mereka akan dapat pendidikan yang berkualiti daripada IPG seperti melalui program-program yang disediakan oleh IPG. Ada sekali ialah peningkatan prestasi disebabkan oleh ramai persaingan yang ketat. IPG akan persaingan yang tinggi dapat mendorong IPG untuk meningkatkan reputasi mereka dengan meningkatkan lagi program-program yang berkualiti supaya pendidikan IPG diterima dan semakin meluas untuk bekerja bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara juga. Okey, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, jenis komunikasi lisan yang kami gunakan ialah komunikasi kumpulan kecil. Hal ini kerana komunikasi kumpulan kecil ini berlaku dalam satu kumpulan, biasanya terdiri daripada 5 hingga 10 orang. Bentuk komunikasi ini juga melayani keperluan hubungan serta berasaskan tugasan keperluan, contohnya menentukan tindakan tata tertib atau menyelesaikan konflik. Iaitu daras bahasa tidak formal mempunyai unsur bahasa basahan seperti ganti nama dan kependekan yang kurang rasmi tetapi masih kekal bentuk panggilan hormat dan bersopan.
Tidak membabikan sebarang bidang ilmu, istilah, pola atau konteks khusus. Bebas dan mudah difahami serta kurang terkawal dari aspek tata bahasa kerana menggugurkan kata sendi nama seperti dari, daripada, di, akan dan hingga. Biasanya digunakan dalam perbualan harian. Laras bahasa tidak formal menggunakan ganti nama diri pertama seperti aku, cik, makcik, kak ngah dan sebagainya bagi menunjukkan unsur kemesraan. Laras bahasa tidak formal juga menggunakan ayat yang pendek dan ringkas. Seterusnya, jenis laras bahasa yang kami gunakan ialah antaranya ialah laras bahasa akademik. Hal ini kerana laras bahasa akademik mempunyai maklumat disampaikan dengan secara formal, secara terus dan mempunyai objektif.